السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونثق به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد. Yang dimuliakan tuan Iman, Musi dan ahli jawatan kuasa masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, para ustaz, para ulama, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, selepas daripada kita menunaikan salat Zuhur berjamaah, kita bersama sejenak untuk mengikuti sedikit kupasan berkaitan dengan tazkirah yang tajuknya saya akan sentuh di sini ialah berkaitan dengan i'tikaf. Sebab hari-hari ini adalah hari di mana sebahagian daripada umat Islam mengambil kesempatan untuk melakukan i'tikaf di mana-mana masjid di negara kita di Malaysia ni lah. Jadi sebenarnya i'tikaf ini merupakan suatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga sabit dengan nas daripada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Maka jangan kamu gauli isteri-isteri kamu dalam keadaan kamu beriktikaf di dalam masjid. Maknanya jangan jelas ada perkataan iktikaf di situ, artinya iktikaf itu perlu dilakukan di dalam masjid. Kemudian di sana ada hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir pada bulan Ramadan, dan kemudian setelah itu diikuti dengan iktikaf yang dilakukan oleh isteri-isteri baginda selepas daripada kewafatan baginda. Jadi berdasarkan hadis ini kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 10 hari. Jadi baginda masuk sebelum daripada maghrib. Setengah riwayat menyebut sebelum daripada maghrib, dan baginda akan keluar menjelang menjelang Syawal. Maknanya lama baginda duduk. Dan dalam satu riwayat yang lain menyebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam falamma kana al-'ilmu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Tetapi pada tahun baginda wafat, tahun itu baginda beriktikaf selama 20 hari. Bermakna kalau kita dengar riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW beriktikaf 20 hari, itu adalah tahun baginda wafat. Dan kebiasaannya baginda beriktikaf 10 hari pada tahun-tahun yang sebelum daripada itu. Kenapa dan mengapa tuan-tuan saya sebut tentang iktikaf ini? Kerana iktikaf ini merupakan suatu sunnah yang orang kita abaikan. Orang kita banyak abaikan sunnah Rasulullah yang secara tidak langsung, hanya duduk saja kita sudah pun beroleh pahala. Hanya duduk sahaja kita sudah pun melakukan satu bentuk ibadah. Seperti sekarang ini kita berpuasa dalam bentuk jangan makan, jangan minum, jangan buat sesuatu yang boleh mengurangkan kualiti puasa, dan jaga hati kita. Dengan kita berbuat begitu bermakna kita buat satu ibadah. Sekarang ini kita hanya duduk masjid sementara kita keluar dan kita niat iktikaf. Bagaimana masjid di Terengganu di Malaysia ini selalu terpampang niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid dengan kha yang begitu cantik, tapi kita tak baca benda tu, dan kadang-kadang kita tak terlintas pun nak niat i'tikaf. Jadi kalau kita tak terlintas nak niat i'tikaf, maka masuk kita ke dalam masjid dan tuan sekalian, jika masuk macam biasalah, kita hanya dapat pahala di sudut sembahyang sajalah, laksanaan dan sudut sembahyang, tetapi i'tikaf itu tidak dapat. Sedangkan i'tikaf itu adalah merupakan satu amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan masjid sekalian, kalau kita dengar dan kita kaji serta kita selidiki dalam dunia-dunia mereka yang terlibat dengan tarekat sufi, mereka ada satu majlis yang dinamakan sebagai majlis sulu.
Jadi dalam majlis suluk tu mereka akan menyendiri dengan puak-puak mereka di surau ke, di masjid dan sebagainya. Maka di situ dibuat pelbagai aktiviti, termasuk acara zikirnya, acara ceramah, baca Quran dan sebagainya. Mereka namakan majlis itu sebagai suluk. Tetapi tuan-tuan masjid sekalian, kalau kita nak bandingkan suluk yang dibuat oleh tarekat-tarekat sufi tadi dengan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam bentuk i'tikaf di masjid, maka ini 10 kali ganda lebih afdal berbanding yang mereka buat. Walaupun kadang-kadang suluk itu tak dinafikan, dia buat di masjid dan disuruh peserta-peserta suluk itu niat i'tikaf. Itu tak dinafikan. Tetapi berdasarkan keterangan daripada pihak JAKIB, mendapati ada juga mereka yang bersuluk tetapi mereka tidak menunaikan solat Jumaat. Ada setengah sufi di Malaysia, mereka bersuluk ahli-ahlinya tetapi mereka tidak menunaikan solat Jumaat. Tetapi kita tuan-tuan, apabila kita beriktikaf, ada perbahasan ulama di situ. Misal kata, di dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan bahawa masjid yang kita nak iktikaf tadi, masjid itu boleh buat solat berjamaah. Dan paling utama kalau masjid itu adalah masjid yang dibuat solat Jumaat, untuk mengelakkan orang iktikaf tadi luput sembahyang Jumaat. Dia letak target awal dia supaya tidak luput sembahyang Jumaat. Maka masjid yang pertama, masjid itu ada solat jamaah diadakan, kemudian yang paling utama sembahyang Jumaat. Maka oleh kerana kalau yang iktikaf satu tempat nama dia musalla, maka itu tak dinamakan sebagai tempat sembahyang, dan itu tidak diiktiraf sebagai masjid, nama je musalla. Tetapi surau dalam konteks Malaysia, negara Arab dia tak panggil surau, kita Malaysia kita panggil surau. Surau tu bila terjemuh di dalam bahasa Arab juga membawa makna masjid, tetapi ia adalah satu tempat untuk ditunaikan solat berjamaah tapi tidak tunaikan solat Jumaat. Maka dalam konteks itu kita boleh beriktikaf. Tetapi tidak seafdal kita beriktikaf di dalam masjid yang dilaksanakan salat Jumaat di dalamnya. Jadi iktikaf ni tuan-tuan adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dan baginda mendapat wahyu ini, maka setelah itu tidak ada satu riwayat yang sahih mengatakan bahawa Rasulullah SAW kembali duduk dalam Gua Hira. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira, turun ayat yang pertama berkaitan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka tidak ada satu riwayat mengatakan Rasulullah kembali ke gua dan kembali bertapa, kembali bertahanus, tidak. Tetapi selepas itu telah digantikan dengan satu bentuk ibadah namanya i'tikaf. Jadi kerana itu kalau tuan-tuan rusing masalah pejabat ke, masalah apa ke, nak keluar daripada keluarga dan sebagainya, ikut sunnah Nabi. Tak perlu lari luar negeri, tak payah lari luar negeri, itu memakankan kos, belanja besar, beli tiket dan sebagainya. Itu nasib baik kapal terbang tak jatuh, kalau jatuh jengkreng. Jadi nak selesai masalah tak payah lagi luar negeri, pergi ke masjid. Kita buat dalam bentuk iktikaf. Sebab iktikaf ni tuan-tuan diajar oleh Nabi. Apa motif iktikaf? Apa objektif iktikaf? Objektif yang pertama dari segi akal kita untuk menenangkan fikiran. Sebab masjid ini rumah Allah yang melahirkan ketenangan. Langkah ke syurga tuan-tuan masjid sekalian, dia bermula langkah di masjid. Maka sesiapa yang sanggup melangkahkan kaki ke syurga di akhirat kelak, dia mesti mulakan langkahnya ke masjid. Sebab masjid itu namanya Baitullah, rumah Allah. Maka di sana ada jannatullah, ada syurga Allah. Jadi kalau kita nakkan syurga, biasa-biasalah diri kita melangkah tempat mukaddimah kepada seseorang itu boleh masuk ke dalam syurga tadi. Jadi riwayat menyatakan Rasulullah tidak pernah kembali ke Gua Hira. Rasulullah beriktikaf sepanjang hayat. Begitu juga isteri baginda. Jadi adalah satu benda yang tidak kenalah. Kalau masih ada dalam masyarakat kita hari ini, dia nak iktikaf, tapi iktikaf dia dibuat dalam gua. Kerana tidak ada sebuah hadis pun menyarankan kita pergi iktikaf dalam gua tu. Gua ni tempat kelawar banyak, tempat keluar banyak. Dan gua ni tempat jin banyak. Jin dan spesies-spesiesnya berbagai-bagai jenama duduk dalam gua itu. Tak payah. Bahkan saya jumpa seorang hamba Allah tuan-tuan, dia mendakwa bahawa gua mana di Malaysia ni yang dia tidak masuk untuk beribadah. Gua mana di Malaysia yang dia tidak masuk untuk beribadah. Dan dia berbangga pasal dia boleh masuk dalam gua tadi untuk beribadah. Dan dia ingat macam dia buat macam Nabi. Sebab Nabi beribadah dalam gua sebelum turun wahyu. Ini benda tak kena. Sebab Nabi Nabi SAW setelah menerima wahyu, Nabi tidak lagi beribadat dalam gua. Nabi beribadat di masjid. Ganti ibadat dalam gua tu satu sistem nama dia iktikaf. Dan iktikaf ni tak lama, iktikaf ni dalam masjid. Jadi kalau isteri kita ada masalah, dia boleh telefon. Telefon abang, kita ada masalah. Bawang tidak ada, susu tidak ada, nenah tidak ada. Kita boleh keluar masjid dan kita putuskan iktikaf kita. Tapi kalau tuan-tuan iktikaf di masjid di gua di Gunung Ledang, susahlah, putus terus hubungan. Jadi iktikaf ni lebih mudah. Selain daripada itu, ia juga mengundang pahala besar pada kita. Mengundang pahala. Kemudian apa dia tuan-tuan? Saya sebut tadi, pertama nak menenangkan fikiran. Itu
Sambil-sambil kita duduk diam, tenang fikiran, memikir tentang masa depan kita dan akhirat, memikir tentang keagungan kebesaran Allah yang telah dikurniakan pada kita begitu banyak sekali, tetapi kita kurang bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian memikirkan tentang amalan ibadat kita, amalan wajib sejak mana yang kita buat, amalan sunat sejak mana yang kita buat, apakah confirm selama ini berpuluh tahun yang kita buat telah diterima oleh Allah ataupun tidak. Semua para sahabat tuan-tuan sangat takut apabila melihat pada amalan masing-masing, takut kalau amalan mereka itu tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Ini para sahabat. Apakah kita macam mana? Jadi kita duduk, cuba kita renung tentang amalan yang telah kita buat, apakah telah confirm diterima Allah ataupun tidak. Kita mengharapkan di situ untuk kita perbanyakkan doa, mudah-mudahan amalan yang selama ini kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian masa itu juga tuan-tuan untuk kita baca Al-Quran 10 hari itu. Iktikaf ni dia banyak aktiviti boleh buat. Bukan kita duduk diam saja. Kita boleh istighfar, kita boleh muhasabah, kita boleh memikirkan keagungan kebesaran Allah, kita boleh tinjau keadaan kekurangan diri kita, dan kita juga boleh isi dengan baca Al-Quran. Boleh isi baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran di masjid tuan-tuan dalam keadaan iktikaf dia lebih tidak terganggu berbanding kalau kita buat di rumah. Buat rumah ni kalau baru buka semuka surat, anak naik atas belakang. Ya, lepas tu kita waktu orang anak, bini naik atas belakang, macam-macam. Jadi terganggu kita punya pembacaan Al-Quran kita di dalam rumah. Berbanding di masjid tak ada ganggu. Masjid tak ada ganggu bergantung pada malah ngerajing je kita untuk datang ke masjid ini. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian seterusnya zikir-zikir. Zikir-zikir pun tuan-tuan adalah merupakan peluang-peluang yang terbaik untuk kita laksanakan. Terutama sekali zikir-zikir yang sabit dan maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan. Dalam masyarakat kita hari ini, kalau bab zikir ni macam-macam pesta yang orang buat. Macam-macam pesta yang orang buat tuan-tuan. Zikir sebenarnya masih banyak yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang kita tidak amalkan. Orang kita terlepas pandang. Baca disebut dalam Quran, "Inna hadzal qaum ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura." Mereka telah menjadikan Quran itu sebagai bahan tinggalan. Kan? Jadi apa benda tuan-tuan sekalian? Saya nak sebutkan di sini antara zikir-zikir mudah aja. Kan? Sementara tuan-tuan beriktikaf dalam keadaan hening, tidak ada program. Kalau ada program, kita dengar program. Kalau ada majlis baca Quran, kita tadarus Al-Quran. Kalau tidak ada, kita boleh mengisi masa-masa kita semasa iktikaf tadi dengan melakukan yang antaranya memperbanyakkan baca doa, memperbanyakkan zikir. Boleh doa tuan-tuan. Apa saja doa untuk kebaikan kita, dunia dan juga akhirat, yang hukumnya harus. Asalkan jangan memutuskan silaturahim. Asalkan jangan bunuh orang sudah. Jangan pula tuan-tuan duduk masjid, ya Allah Tuhanku, bunuhlah pulang bin pulang, bunuhlah pulang bin pulang, sewelkan pulang bin pulang, cacakkan si anu bin si anu. Doa macam tu tidak akan diperkenankan oleh Allah. Tapi doa, ya Allah Tuhanku, berilah hidayah dan petunjuk pada pulang bin pulang, kerana dia terlibat dengan dadah begitu lama. Apa salahnya? Ya Allah Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada pulang bin pulang atau kepada anak saya, kerana dia seorang anak yang degil. Ya Allah Tuhanku, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada pegawai-pegawai kami. Dia pegawai yang agak keras kepala sikit lah. Tak ada masalah, itulah maksudnya untuk kita berdoa. Tapi jangan supa seranah, ya? Jangan supa seranah. Bermacam-macam doa boleh. Disebut dalam hadis. Sebuah hadis disebut, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Sesiapa yang tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala murka. Berbeza dengan kita tuan-tuan. Semakin banyak kita minta, semakin kita benci. Minta RM20 kita bagi. Kali kedua RM20 kita bagi. Kali ketiga kita bersungguh. Kali keempat keluar sesungguh. Kita tidak suka orang minta kita. Minta kita tak suka. Tapi Allah Ta'ala semakin banyak kita minta, semakin dia suka. Sebab minta ini, doa ini lambang pengabdian diri. Orang yang berdoa menunjukkan bahawa dia tahu dia ada Tuhan yang perlu dia mengadak, dia ada Tuhan yang perlu dia mengadu, dia ada Tuhan yang perlu dia minta sesuatu. Itulah pentingnya doa. Sebab itu sebut dalam hadis tadi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Ta'ala murka. Yang kedua, dalam kita berdoa di masjid tuan-tuan, berdoa itu biar bersungguh. Doa biar bersungguh, dia merangkumi dari segi sebutan-sebutan huruf kita tu biar betul. Sebutan tu biar betul. Kalau tak erti bahasa Arab, bahasa Melayu boleh buat. Tapi biar bersungguh doa tu. Innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Dalam sebuah hadis disebut begitu, iaitu Allah Ta'ala suka orang yang bersungguh dalam berdoa. Maka bersungguh tu di antaranya sebutan makhraj huruf kita betul. Sebutan makhraj huruf kalau nak sebut dalam bahasa Arab biar betul. Yang kedua, makhraj huruf bahasa Melayu tu biar betul sikit, biar bersungguh sikit. Jangan keadaan hati kita tumpu pada apa yang kita sebut. Jangan hati kita tak tumpu, mulut kita sebut. Itu tak kena. Yang kedua, angkat tangan tu biar bersungguh sedikit semasa kita berdoa. Kerana hadis-hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan cara Nabi SAW berdoa, ada beberapa versi. Di antaranya Nabi berdoa dengan mengangkat tangan melebihi ketiak.
Angkat tangan lebih bau nampak ketiak. Ini Nabi doa sewaktu berlaku peperangan Badar, yang juga sabit di dalam hadis yang sahih. Yang kedua, Nabi berdoa dalam bentuk setentang ni. Angkat tangan setentang bau tanpa nampak ketiak. Ini versi yang kedua. Dan ketiga, Nabi berdoa sambil Nabi melekatkan tangan kanan, tangan kiri, dua gitu, lekat tangan. Ini tiga versi doa yang melambangkan bahawa kita bersungguh dalam berdoa. Adapun berdoa sejenis orang Melayu kita Tok Iman doa dia pakai gini. Ini dipanggil doa atromen. Doa atromen dan sepupu dia bermain dan sebagainya dibuat oleh orang Melayu kita. Dan doa ini juga merupakan doa Amitabh Bachchan dan anak beranak dia. Kalau tuan-tuan tengok filem Ustaz Amitabh Bachchan ni doa depan bahala gini kan. Secara tidak sedar orang Melayu kita berdoa mengikut Hindustan. Kita maruh agama Hindu, tapi kita berdoa ikut style agama Hindu. Angkat tangan bukalah sikit. Ini dah pakai tutup terus. Menekul. Macam agama Hindu. Kita maruh pada agama Hindu, tapi kita doa ikut cara dia. Angkat tangan biar bersungguh. Biar bersungguh minta sesuatu. Macam tuan-tuan pergi dalam majlis-majlis, orang bagi hadiah puasa kan, bantuan-bantuan. Ulu tangan bersungguh nak terima berah. Bersungguh benar lah. Kalau tak bersungguh nak beri macam mana? Jadi begitulah kita dalam mengangkat tangan. Biar bersungguh. Lafaz tadi satu. Jadi sesiapa yang cuba nak melafaz doa dengan menggunakan bahasa Arab, maka kita sarankan supaya tanyalah Tok Iman kita sepatah erti dalam bahasa Arab. Erti sikit dalam bahasa Arab dia. Kalau tidak, sudahlah. Jadi lain. Jadi makna tu akan menjadi lain. Contohnya di dalam bahasa Arab tuan-tuan. Al-farj dengan al-faraj makna lain. Allahumma inna ataupun Allah marzuqna al-faraja fi hayatina dunya wal akhirah. Ini makna lain. Ya Allah, aku kurniakanlah kelepasan, keselamatan kepadaku di dalam hidup dunia dan akhirat. Allah marzuqna al-faraja. Itu maknanya dalam bahasa Arab. Tapi kalau tuan-tuan tidak bagi data huruf ra, farjun tu alat kelamin. Jadi seolah kita minta, ya Allah, kurniakanlah alat kelamin kepadaku. Apa pula kurnia alat kelamin? Kita sudah ada alat kelamin. Sebab tu kalau tak faham dari segi bahasa Arab, cuba tanya Tok Iman sepatah, apakah doa yang saya nak baca tadi betul mengikut kaedah bahasa Arab atau tidak. Bahkan tuan-tuan, kadang-kadang setengah orang bila dia sembahyang, dia membaca tahiyat pun kurang tepat menurut kaedah bahasa Arab, belum lagi dari segi syariat. Contohnya, orang menyebut at-tahiyah, ha tu bagi bawah, at-tahiyah, tahiyatun, tahiyat, bagi bawah. Dia bahas at-tahiyah bagi atas tabuk. Kan? Orang akan nak tegur, kata at-tahiyah, dia bahas at-tahiyah. Pasal dia banyak khoya. Bahas at-tahiyah. Dan bila dia nak betul, kaedah bahasa Arab tu tak betul. Jadi kena tanya Tok Iman kita ni, saya doanya tak baris ni macam mana? Allahumma innaka afuwun ke? Allahumma innaka afuwang. Kau baca ni betul macam ni? Ya, dari segi bahasa Arab, kaedah bahasa dia boleh. Tapi kaedah syarak tak boleh baca macam tu. Jadi baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan baca Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Tak, baris depan dia. Walaupun dari segi kaedah bahasa Arab dia boleh, itu lain. Kita ibadat berdasarkan syariat, ibadat tidak berdasarkan kepada bahasa. Kalau ikut bahasa tuan-tuan, tak boleh pakai. Contohnya, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, dalam kaedah syarak, bismillahirrahmanirrahim, mi bagi bawah. Tetapi kalau ikut bahasa Arab, boleh orang tu baca bismillahirrahmanirrahim, mu dengan bagi datah, dengan menganggap itu adalah sebagai khabar kepada mubtada al-awwal. Dan ini tak kena mengikut kaedah peribadatan. Kerana ibadat mesti berdasarkan kepada syariat, dia tak boleh berdasarkan kepada kaedah bahasa. Bahasa ni boleh kita pakai dalam mendefinisikan ilmu. Tu boleh pakai. Itu dari sudut itu. Biar bersungguh berdoa. Jadi apa saja doa semasa kita beriktikaf boleh kita baca. Kemudian seterusnya zikir-zikir tuan-tuan macam sekalian, saya suka sebut di sini. Masa berzikir dia tak lama, sebab iktikaf ni tuan-tuan, manusia yang Allah Taala paling sayang sekali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia yang paling sayang, yang disayangi oleh Allah selain daripada Nabi lah. Tetapi Nabi beriktikaf 10 hari. Dan akhir hayat Nabi baginda beriktikaf selama 20 hari. Iktikaf ni tuan-tuan, dia boleh, di sana ada perbahasan mazhab zikir. Mazhab Maliki menetapkan bahawa iktikaf tidak boleh kurang daripada 1 hari ataupun 1 malam. Mazhab kita Syafi'i meletakkan bahawa iktikaf tu boleh buat walaupun sekejap. Dan tuan bangun atau duduk ya, nak bangun nak duduk kita niat iktikaf, maka proses iktikaf sudah pun berlaku. Tapi yang penting sekarang niat. Soalannya kita buat dah, walaupun tuan dah datang sembahyang, dah duduk dah. Kan kita duduk dah. Kadang-kadang setengah orang dah duduk tu bila keluar ke masjid, ada ingat tabuk niat iktikaf.
Maka bila kita tak ingat, duduk kita jadi macam duduk biasa. Seperti orang yang berhak, orang penat kerja, buat jalan dan sebagainya, datang ke masjid tidur. Dia tidak niat iktikaf, maka tidurnya dianggap tidur biasa, tidak mendatangkan apa-apa pahala, sekadar untuk menghilangkan kepenatan tubuh badan saja. Di antara zikir yang boleh dibuat tuan-tuan, masa dalam masjid tadi, saya dah sebut tadi, dari segi masa iktikaf ni, iaitu zikir la ilaha illallah. Sebab dalam sebuah hadis itu termasuk hadis hasan, afdal zikri la ilaha illallah. Dan di sana ada hadis, aksiru min qawli la ilaha illallah. Hadis apa tu? Jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi SAW menyatakan, perbaharui iman anda. Para sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana nak perbaharui iman kita? Maka baginda bersabda, perbanyakkan ucap la ilaha illallah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sabang hari kita bekerja ni, kita kerja berjabat dan sebagainya, kadang-kadang tidak sudah terkeluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang boleh menjejaskan akidah kita. Ya, maka oleh kerana itu, itulah rahsia Nabi suruh ulang balik. Kalau apa yang kita buat cara tak sedar tadi ditampung balik dengan kalimah la ilaha illallah yang kita sebut. Jadi la ilaha illallah itu adalah merupakan lafaz sebaik-baik zikir. Sebut tak banyak dia 100 kali lagi. Kalau tak boleh zikir dengan tangan, guna buat tasbih. Buat tasbih kedai meding banyak. Tak ada kedai meding, hunggar ke Samasung. Tak ada Samasung, Tarang Austin ada. Buat tasbih tu lah. Tak ada tangan ada. Tak ada juga pakai mulut je. La ilaha illallah. Kemudian astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah atau astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang sikitlah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawm 100 marrah. Aku mengucapkan astaghfirullah dan aku bertaubat kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Kenapa kita tak boleh ikut tuan-tuan? Nabi dah ucap sebanyak 100 kali. Nah, sebagai contoh dia. Kemudian menyebut apa? Bersalawat. Dah penat kita cakap astagfirullah, ucapkan astagfirullah, kita penat. Maka kita boleh bersalawat. Ubah. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa bersalawat padaku sekali, Allah Ta'ala akan bersalawat ke atasnya 10 kali. Makna apa Allah Ta'ala bersalawat kepada kita tuan-tuan? Artinya Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Kita bersalawat kepada Nabi, kita doa supaya Nabi diangkat martabat menjadi lebih tinggi. Maka Allah Ta'ala balas dengan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Orang yang banyak salawat ni, di antaranya terutama sekali salawat-salawat yang kita baca selepas daripada azan. Selepas daripada tu imam, tu bila azan, dia ada doa azan dia bagi. Dan sesiapa yang baca doa itu, Nabi sebut di akhir hadis tu, halal lahu syafaati. Maka halalah baginya menikmati syafaatku pada hari kiamat kelak. Tapi berapa banyak di antara kita tuan-tuan baca doa lepas azan pun tak ingat sebut. Kita tak ingat baca doa lepas azan. Ke benda tak tahu. Allah merabbah benda Allah merabbah sakat tu je. Merabbah. Pasal dia suka pergi Bahau Negeri Sembilan. Habiskan doa tu. Allah merabbah da'ati tamah hingga akhir dia. Siapa yang baca doa salawat doa tadi maka dia peluang untuk dia mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat kelak sangat cerah, sangat istimewa. Kemudian seterusnya membaca subhanallah sahaja. Subhanallah, siapa baca tuan-tuan? Kalau dia baca 100 kali, maka dia dikira melakukan 1000 kebajikan satu hari. Bermakna kalau dia baca subhanallah 200 kali, bermakna dia melakukan 2000 kebajikan pada hari itu. Berbayan Allah. Siapa di antara tuan-tuan berani duduk tepi jalan hari ni, kemudian bawa duit RM5 bagi korang, RM5. Ada anak yatim 100 orang, duduk beratur, bagi RM5. Siapa di antara kita? Tak ada. Kita tak berani. Tapi itu boleh diatasi dengan cara sebut subhanallah, 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 subhanallah. 100 kebajikan. 100 kita sebut 1000 kebajikan. 200 kita sebut 2000 kebajikan. Tapi yang menggerakkan tuan-tuan, lidah kita lah. Ini perlukan sedikit mujahadah. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang tengok bola, sekarang musim bola kan. Orang tengok bola tuan-tuan, otomatik dia ada tasbih bola, dia panggil tasbih bola. Bila go, dia ada sendiri. Dia ada nampak dulu. Guna tu. Maknanya dia nampak je bola tu nak masuk, dia sebut dah. Okey. Dia sebut dah. Dia panggil tasbih bola. Kita tukar tasbih bola tu dengan tasbih Nabi aja boleh pahala. Tasbih bola tadi tak boleh pahala, sakit hati ada. Ingat ke go dah, tak go dah. Lepas tu kita supah seranoh referee, kita supah seranoh pemain sayap kanan, sayap kiri, dan kita supah seranoh pasukan yang asal kita sokong. Maka punah ranoh lah pahala puasa kita. Kita supah seranoh korang. Pasal termasuk dalam kata industri mengumpat. Itu sebut subhanallah tuan-tuan. Kemudian sebut lagi benda apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pendek je.
iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebut 2 patah perkataan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bukan payah. Tapi Nabi kata kalimatan khafifatan 'ala lisan saqilatan fil mizan habibatan ila rahman. 2 patah perkataan. Mudah disebut oleh lidah, berat dalam timbangan hamba, dan Allah Taala sayang. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah. Cantik perkataan tu. Ini semua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita menyebut. Kenapa tuan-tuan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata afdalul kalam arba'un wa hunna minal Quran. Ada 4 patah perkataan cukup afdal kalau diamalkan. Ianya diambil daripada Quran. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah very simple tuan. Very simple, tapi buat tu tak simple, payah. Kemudian ada pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia ni? Nabi kata afdalu ma qultu ana wan nabiyyin min ba'd. Perkataan-perkataan yang paling baik aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut. Subhanallah walhamdulillah. Apa ni? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahala, bukan saja dapat pahala, dosa Allah dihapuskan. Banyak doanya. Begitu juga menyebut doa la haula wala quwata illa billah. Ini satu doa yang diambil di bawah arasy. Kita baca doa ni nampak simple, tapi diambil daripada arasy Allah. Ambil je. La haula wala quwata illa. Tapi sayang kita tuan-tuan, kita akan menyebut la haula wala quwata illa billah apabila kita berdepan dengan cuaca yang tidak menentu, ketika mana kita berada dalam kapal terbang. Bila kita terbang kita nampak kilat sikit, la haula wala. Sudahlah. Jangan la haula. Begitu juga kalau kita naik kereta, lepas tu lembu melintah, la haula wala quwata illa. Jadi kita tak sebut la haula wala secara normal, tapi kita sebut saat ketakutan. Nampak lembu nak nitah, la haula wala. Begitu juga kalau tuan-tuan nak suruh anak alih barang kan. Kita kata mak tolong ambil barang tu. Tolong alih barang tu. Tidak mari, mak tolong alih lu. Mak tolong alih, la haula wala quwata illa. Baru tubik kata tu. Lagi tak suruh alih, tak akan keluar perkataan secara normal. Banyak dia punya padilat. Saya nak sebut di sini tuan-tuan sikit lagi, ambil masa dia. Sebab tazkirah ini tak panjang. Tuan-tuan tak perlu risau dan tidak akan memakan masa tuan-tuan sekalian. Setengah jam je. Bukan 45 minit dia. Di antaranya saya sebut tadi tuan-tuan. Sesiapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kaffarat anhu khatayah walau kanat mithla zabadil bahri. Siapa sebut tuan-tuan la ilaha illallah wallahu akbar, dari riwayat sebut siapa sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ataupun subhanallah walhamdulillah Allahu akbar yang kita baca lepas mayang tadi, maka diampunkan dosa meskipun buih di laut. Tak buat juga. Very simple lepas mayang, tapi maknanya sangat mendalam. Kesan sangat besar. Kemudian dari segi makanan tuan-tuan, man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahillazi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini hadis sahih dalam Jami' Sahih. Sesiapa yang memakan satu jenis makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan padaku amanah makanan ini dan memberi kepadaku makanan ini tanpa sebarang kekuatan daripadaku, maka diampunkan dosa untuknya yang telah lalu. Makan makanan kata. Makan makanan kemudian doa. Doa apa? Alhamdulillahillazi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah. Kita kadang-kadang doa dah ingat. Doa nak doa tu dah ada. Nasib baik ada bulan puasa timbul doa Allahumma lakasumtu. Kita pun baca doa lah sebab lakasumtu tu. Kalau tidak dia ingat kekalsum bukan lakasumtu. Alhamdulillahillazi at'amani, diampunkan dosa. Ada kita doa makan je tu. Kemudian seterusnya apa dia tuan? Doa apabila kita pakai pakaian. Dan dengan sebab kita baca doa itu kan, nak masuk intikaf ni bakal molek pakaian, duduk kita tanda betul masuk betul pakaian, maka kita baca pakai kasut, kita baca apa dia? Alhamdulillahillazi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang kemudian, iaitu rujuk kepada dosa-dosa kecil. Allah. Doa pakai baju apa pahala? Sebab tu tuan nak elakkan daripada orang sihir, orang kenakan sihir. Sebab sihir ni biasanya digunakan keadaan angin. Apabila kita buka baju, kita akan kena sihir. Jadi caranya buka baju, kita baca bismillahillazi la ilaha illahu. Lepas tu baru kita buka baju. Jadi sihir tu tak akan kena badan kita. Kebanyakan sihir dia akan menggunakan kaedah-kaedah angin.
Jadi alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqani min ghairi hawlin wala quwwah. Kemudian dalam riwayat lain disebut man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmi 100 marrah huttat khataya walau kana mithla zabadil bahri. Sesiapa yang menyebut subhanallah wa bihamdihi, dia tak tambah belakang subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Tadi saya dah sebut satu riwayat subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Maknanya subhanallah wa bihamdihi saja, maka diampunkan kesalahan-kesalahannya meskipun seperti buih di laut. Mudah je subhanallah wa bihamdihi tuan-tuan. Jadi hak zikir-zikir Rasulullah sunnahkan cukup banyak, tetapi kita kadang-kadang tidak mengamalkannya. Begitu juga zikir-zikir yang dibuat selepas sembahyang. Kemudian seterusnya muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, sebelum kita nak tidur ada zikir dia. Bila kita iktikaf, dia adalah kita nak tidur dan sebagainya. Maka di antara zikirnya la ilaha illallah